yakun junuban. Rawahul khamsatu wa hadha lafdhu Tirmidzi wa sahhahu wa hassanahu Ibn Hibban. Daripada an Ali radhiyallahu an, daripada Ali radhiyallahu an, yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kata Ali dalam riwayat ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuba. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk kami Al-Quran selagi mana baginda tidak dalam keadaan berjunub. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh 5, yakni selain hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Tapi riwayat ni wa hadzal lafdhu Tirmidzi, dan lafaz yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini, lafaz yang kita baca ni, dia kata lafaz ini ialah lafaz Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Yakni maksudnya apa? Hadis ni rawi-rawi ini telah membawa di dalam beberapa lafaz. Makna hampir sama, tapi lafaz tu ayat tu beza-beza sikit. Ayat yang ada dalam hadis ni ialah yang digunakan ataupun yang dilaporkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi. Wa sahhahu, dia kata At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Tapi sekejap lagi kita nak bincang kedudukan hadis. Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Wa hassanahu Ibn Hibban, dan Ibn Hibban menghasankan hadis ini. Ibn Hibban menghasankan. Ibn Hibban dahulu kita telah bincangkan. Ibn Hibban dia terkenal dengan mudah di dalam tasahul fi tawthiq. Dia ni mudah sangat dalam agak mudah di dalam menyatakan seseorang rawi itu thiqah. Kadang-kadang rawi itu tak sampai lagi darjat thiqah tu, boleh dipercayai itu. Ibn Hibban memudahkannya melalui kaedah Ibn Hibban yang pernah saya sebutkan dahulu. Okey, kita baca hadis ini dulu, sekali kita hurai tentang hadis ini. Hadis ni yang kita baca ni, hadis ni daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, Khalifatul Muslimin, khalifah orang Islam Ali bin Abi Talib. Dan Ali ini kita dah banyak cerita tentang dia sebelum daripada ini. Bagaimana di antara 4 khalifah itu, Ali lah yang memerintah dalam keadaan yang banyak krisis berlaku pada zamannya. Bukan kerana diri Ali itu sendiri, tetapi kerana keadaan rakyat yang diperintah oleh Ali dan suasana politik yang dihadapi oleh Ali pada zaman tersebut. Ia persis seperti mana yang Ali sebut apabila orang-orang bertanyanya, mengapa zaman Abu Bakar dan Umar tidak seperti zaman kau? Banyak kekacauan zaman kau. Mereka memerintah tak kacau sangat. Kata Ali, kerana mereka itu memerintah orang seperti aku, sedangkan aku memerintah orang seperti kamu. Jadi itu masalah dia, Ali kata. Kerana rakyat yang berbeza dan krisis, Ali mengambil kerajaan di dalam keadaan kerajaan itu kucak-kacir. Kerana Uthman bin Affan mati dibunuh. Khalifah-khalifah ni yang 4 ni 3 mati dibunuh. Umar bin Khattab juga mati dibunuh, tetapi keadaan dia tidak segetir seperti zaman selepasnya. Umar bin Khattab
yang begitu adil, sehingga perwakilan yang datang daripada Rom, daripada Parsi, puji kehebatan Umar ni. Melihat Umar bin Khattab tidur, bila dah sampai ke Madinah, mereka cari manakah istana khalifah. Didapati khalifah tak ada istana. Dia kata, mana Umar bin Khattab, pemimpin orang Islam yang berperang dengan kerajaan Parsi. Parsi hebat, mahligai-mahligainya hebat, tenteranya ratusan ribu, istananya sangat hebat. Tentulah pemimpin bagi tentera yang mengalahkan Parsi mesti lebih hebat. Tetapi apabila mereka sampai ke Madinah, mereka tengok, tanya mana Umar tak ada istana yang hebat. Dan mereka hanya tengok dia sedang tidur di bawah pokok, keletihan pada waktu tengah hari. Mereka tunjukkan itu adalah merupakan Umar bin Khattab. Dia kata, kamu jangan main-main dengan aku datang jauh, wakil. Dia kata, itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pemimpin orang Islam. Dia lihat Umar, kemudian dia kata, adalta wa amanta wa nimta. Engkau adil, engkau rasa aman, jadi engkau dapat tidur. Orang lain tak adil, tak aman, tak dapat tidur. Pun begitu dengan keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga keadilannya itu dirasai oleh umat Islam dan bukan Islam. Semua orang mengadu kepadanya. Orang bukan Islam pun dapat rasa, sehingga kan binatang-binatang dalam pun dapat rasa keadilannya. Jika sekiranya seekor kambing yang tersesat jalannya di Baghdad, kata Umar, aku bimbang Allah bertanya aku, mengapa engkau tidak membaiki jalannya? Sedangkan dahulu Baghdad dengan Madinah memang sekarang pun jauh, ribuan kilometer jauhnya. Pun begitu, demikianlah amanah pemerintahan. Namun tetap orang tak puas hati dengan dia. Abu Lu'lu'ah yang sampai sekarang di Iran Syiah meraihkan hari kematiannya kerana berjaya membunuh Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah ini, Abu Lu'lu' dia pergi dan dia tak puas hati pada Umar. Sayyidina Umar tengok dia pandai, dia buat khanjar, pisau dia yang tajam tu. Satu hari dia mengadu pada Umar tentang, dia kata tokek dia Mughirah bin Syu'bah tak adil kepada dia, bagi dia kerja tak betul. Umar cakap biasa. Umar kata, yalah, buat kerja elok-elok, taatkan, takut Allah, buat kerja elok-elok. Nanti dia cakap lah dengan Mughirah, Umar ni sebenarnya, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, dia tak suka mereka ni banyak bawa pendatang luar ni bekerja di Madinah, orang asing bekerja di Madinah. Tapi toki-toki orang asing ni pun sahabat-sahabat Nabi juga. Al-Abbas dan ramai-ramai lagi ni, mereka ni meniaga, bisnes, bawa orang luar mai kerja di Madinah. Jadi bila Umar tengok, Umar kata, Umar tak komen lah aduan dia tu. Dia kata, wasi'a adluhu likulli ahadin illa ana. His justice is sufficient for everybody except me. Keadilan dia itu cukup untuk semua orang kecuali aku. Dia kata. Tapi Umar jalan. Satu hari Umar tengok dia buat khanjar, pisau dia tu. Dia kata, aku dengar kau pandai buat pisau ni. Dia kata, aku akan buat satu pisau yang semua orang akan ingat pada pisau tu. Kata Abdul Rahman bin Auf, dia ugut kau tu Amirul Mukminin.
Umar kata biar dah. Tapi benar, apabila Umar bin Khattab salat pada waktu pagi, maka dia keluar daripada saf dia, Abu Lu'lu' ni, dan dia tikam Umar bin Khattab ketika sedang salat pada waktu subuh. Oleh kerana subuh gelap, Umar tak tahu apa yang berlaku. Umar kata, akalani al-kalb, anjing gigit aku. Yang orang belakang tengok Umar diam. Umar je khalifah dan dia jadi imam. Maka subhanallah, subhanallah, dia ingat imam lupa ke apa, dia ditikam oleh Abu Lu'lu' dan dia jatuh. Umar tanya siapa yang tikam, dia tangkap Abu Lu'lu', dia mati tertikam. Abu Lu'lu' pun dia kata Majusi. Umar kata alhamdulillah, kerana tak menjadikan aku mati di tengah orang Islam. Bila Umar mati, wafat Umar bin Khattab, ditikam dalam salat setelah 10 tahun memerintah. Umar suruh buat ganti khalifah ni, buat secara 6 orang ahli syura, 6 calon. Umar ni dia suka pada Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah dia tak ada. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, sebahagian tarik. Akhirnya tinggal Uthman dan Ali sebagai calon untuk jawatan khalifah. Sebelum tu Umar dipelantikkan Umar dengan pesanan Abu Bakar. Abu Bakar yang calonkan. Satu calon saja dan orang Islam setuju. Umar bagi 6 dan dia tak calon anak dia. Itu kelebihan dia. Dia tak calon anak dia. Orang cadang ni, pasal dia masa kena tikam dia tak meninggal lagi. Berapa hari baru dia meninggal. Orang suruh cadang anak dia. Dia kata kalau jawatan khalifah ni baik, aku dah ambil habuan dia. Kalau dia tak baik, cukuplah aku seorang yang mendapat hukuman Tuhan. Janganlah keluarga Umar yang lain pun kena. Jadi Umar tak 6, akhirnya terpaksa buat pencalonan. Keluar semua orang, tinggal 2 calon saja, Uthman dan Ali. Abdul Rahman bin Auf ambil langkah untuk pergi tanya orang Islam, sokong siapa? Dia jadi Suruhanjaya pilihan raya. Masa tu tak ada lah bubuh dalam peti undi. Dia tanya sokong siapa? Orang ni kata orang ni, orang ni kata Ali, yang ni kata Uthman, yang ni kata Ali, yang ni kata Uthman, yang ni kata Ali. Last kali dia buat kesimpulan, majoriti orang sokong Uthman. Di situ lahirnya perkataan Syi'ati Uthman wa Syi'atu Ali. Syiah Uthman dan Syiah Ali. Syiah maksud pengikut, penyokong dia. Bila mari duduk dalam masjid, Abdul Rahman bin Auf katanya, setuju aku nak istihar. Dua-dua setuju. Dia angkat tangan Uthman, dia kata majority not Uthman. Tapi geng-geng pro Ali ni adalah juga geng-geng Syiah yang kemudian mai zaman lah, depa tak puas hati, depa kata Abdul Rahman bin Auf tipu. Suruhanjaya pilihan raya tipu, dia kata. Uthman memerintah, zaman dia Parsi dengan Rom dah jatuh, empire Islam membesar, kerajaan Islam sangat kaya. Masjid Nabi daripada batang tamar bertukar tiang kepada perak. Orang Islam kaya, ramai orang kaya, banyak orang ada duit. Dulu Sayyidina Umar apabila negara mula kaya, harta sampai ke Madinah banyak, Sayyidina Umar menangis. Sahabat tanya apa siapa menangis? Hari ini hari gembira. Dia kata perkara ini, harta ini, apabila dia banyak, dia akan membawa kepada pergaduhan dan kemusnahan. Bila dia banyak, pada zaman Uthman mula bergaduh, fitnah berlaku,
Timbul kata Nabi sebenarnya calonkan Ali, Osman, kroni. Negara seperti Mesir, Basrah, Kufah, semua timbul macam-macam isu mengenai Osman. Kita cerita banyak kali dah. Akhirnya pemberontak datang dan sampai kepada Madinah, bawa ke Madinah, sehingga membunuh Uthman bin Affan setelah 12 tahun memerintah. Ketika beliau sedang pada umur 90 tahun lebih, ketika sedang membaca Al-Quran, dia ditikam dan darah itu simbah kepada Al-Quran yang dibaca dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Sebenarnya sahabat-sahabat masa tu ramai orang Islam pergi haji. Sahabat-sahabat nak mempertahankan Osman yang tak bagi, dia suruh semua balik, dia tak nak orang bergaduh. Akhirnya pemberontak ada peluang kepung rumah dia dan masuk. Setelah beberapa hari, sebelum tu mereka tak masuk, kepung saja. Dia orang masuk, tikam. Darah dia tu ada di mushaf dia. Saya pergi ke Uzbekistan, saya tengok mereka bawa Quran tu pergi ke Uzbekistan, ada Quran hak mana darah Osman tu ada di sana. Zaman tu orang kali bawa-bawa sampai ke sana dan UNESCO sahkan Quran tu asli dengan darah tu. Bila meninggal wafatnya Osman, kelang kabut. Siapa orang tu tuduh ni, yang ni tuduh ni. Ada yang tuduh bahawasanya Ali terlibat di belakang pembunuhan. Yang tuduh ni bukan sahabat lah, yang lain-lain ni, yang negeri-negeri ni, kata Ali. Kerana geng-geng pemberontak ni, Abdullah bin Sabah and the gang yang buat rancangan ni, dia tulis surat. Semua surat tu bernama Ali. Ali jemput kita mari memberontak. Bila sampai, pemberontak kata, kau yang jemput kami wahai Ali. Bila aku jemput nampak, kata Ali. Akhirnya membawa kepada pembunuhan Uthman bin Affan. Tangan isteri dia Nailah binti Farafisah dipotong. Negeri yang kuat, wilayah yang kuat perlu Uthman ialah Syam di Syria sekarang ni. Itu pro Uthman. Sebab gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupu Uthman. Dan Muawiyah politik dia sangat kuat, sangat hebat dalam berpolitik. Rakyat sangat suka dan sangat taat, sayang kepada dia. Baju darah Osman tu mereka bawa pergi ke Syam, mereka gantung di mimbar. Orang Syam menangis kerana khalifah dibunuh, sehingga ada yang berniat tak mau makan dan minum, melainkan pembunuh Osman mesti dibunuh. Sentimen kebangkitan kebencian, macam-macam cakap tak tahu. Ada kata Ali kot sungguh kot, ada kata Talhah, ada kata Az-Zubair. Dalam keadaan negara tak ada pemerintah, geng pemberontak tu kepung Madinah, minta Ali bin Abi Talib supaya jadi khalifah. Ali kata, hadza laisa min sya'nikum wa innama sya'nu ahli badrin wa innama sya'nu ahli badr. Yang ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Tapi semua orang keadaan kelang kabut. Kalau Ali tak pegang jawatan tu, pemberontak kata mereka nak buat satu serangan pembunuhan beramai-ramai di tengah kota Madinah. Ali rasa tak boleh. Dia ambil tanggungjawab menjadi khalifah. Dia dibai'ah dalam keadaan kelang kabut. Segala prasangka ada. Bila Ali naik dia khalifah, ada orang kata, sungguh kot Ali terlibat. Tengok geng pemberontak tu pun duk baik dengan dia. Padahal Ali bukan nak pro pemberontak, tapi nak menyelamatkan keadaan. Sahabat-sahabat besar seperti Talhah, Az-Zubair masuk jumpa Ali. Bayya'naka ala an tuqima hududallah.
kami bai'ah kepada engkau dengan syarat engkau menunaikan hudud Allah, iaitu bunuh pembunuh Uthman. Kata Ali, aku tidak lebih jahil pada kamu. Tapi siapa yang bunuh dia? Tak ada siapa yang nampak di rumah tu. Kita semua tak ada, geng depa saja yang bunuh. Kerana hukum memerlukan saksi. Aisyah ketika dan isteri-isteri Nabi yang lain cuba nak keluar daripada Madinah. Hafsah pergi sekat jalan ni, adik dia Ibnu Umar panggil masuk, jangan duk pergi. Aisyah keluar bantah pembunuhan Uthman. Sahabat-sahabat yang besar, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam ikut Aisyah. Berapa kali dah saya cerita ni, nak bagi faham balik isu. Akhirnya apa? Bertembung pasukan Aisyah dan pasukan Ali. Aisyah keluar kerana nak membela kematian Uthman, Ali keluar kerana nak mengawal keadaan. Akhirnya pemberontak yang jahat buat pertempuran, berlaku pertembungan dalam peperangan Jamal antara isteri Nabi dan menantu Nabi, yang membabitkan ramai sahabat. Walaupun tak ramai sangat, tapi beberapa orang sahabat terlibat. Duka cita telah mati orang-orang yang dijamin oleh Nabi syurga, iaitu Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn Awwam, dibunuh oleh pasukan yang berada di pihak Ali. Sebab itu apabila mereka tu dibawa kepada Ali, Ali kata, siapa yang bunuh mereka ni masuk neraka. Kami tolong perang untuk engkau. Ali kata, Nabi beritahu siapa bunuh mereka masuk neraka. Tapi tak apa, saya dah cerita, boleh tengok balik kuliah-kuliah yang saya cerita. Tapi nak ringkasnya, Ali memerintah dalam keadaan begitu. Bila Ali akhirnya kemudian berlaku peperangan lebih besar antara Ali dan penduduk Syam, iaitu dengan Muawiyah. Muawiyah kata, jika Ali bunuh pembunuh Uthman, aku orang Syam yang pertama bai'ah dia sebagai khalifah. Bunuh dulu pembunuh Uthman. Ali kata, nak bunuh macam mana? Siapa yang tengok kes? Hampa kena taatlah dulu khalifah. Berlaku peperangan Siffin. Puluh ribu orang Islam terlibat, ramai yang mati. Akhirnya Ali tengok tak jadi. Kalau berperang macam ni, kena buat perdamaian. Ali berdamai. Bila Ali berdamai, Muawiyah pun berdamai. Cerita sejarah banyak yang seleweng. Kononnya Muawiyah tipu Ali, itu semua seleweng. Yang penting mereka berdamai. Bila damai, geng Syiah ada dua. Satu geng Ali, pro Ali. Satu geng yang fanatik, Khawarij. Dia kata, mana boleh berdamai? Kalau berdamai pakai pemikiran manusia, hukum bukan hukum Tuhan. Pasal Ali bila berdamai, hantar wakil, hakam, wakil berbincang pikiran manusia. Kita tak boleh pakai pemikiran manusia, kena pakai Quran saja, hukum Quran. Maka kata mereka, Ali tak melaksanakan undang-undang Islam, hukum Islam. Inal hukm illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Hukum hanyalah hukum Allah. Mereka melancarkan permusuhan, menentang, mengkafirkan Uthman, kafirkan Ali, kafirkan Muawiyah, kafirkan Amr bin As. Semua orang yang tak mau laksanakan, menegakkan syariat Islam seperti yang dipaham oleh Khawarij, kafir. Slogan Khawarij ialah, siapa yang tak melaksanakan hukum Islam, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak laksanakan hukum Allah, mereka orang yang kafir. Hukum Allah tu seperti yang Khawarij faham, undang-undang yang Khawarij faham. Khawarij lancar untuk bunuh semua orang ni. Lalu mereka lancar, mereka telah membunuh juga Ali bin Abi Talib ketika sedang salat subuh juga. Yang bunuh Ali ni namanya Abdullah bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam namanya. Yang bunuh Ali namanya Abdul Rahman bin Muljam. Siapa dia Abdul Rahman bin Muljam ni? Kaki tak sembahyang kah?
Kaki minum arak ke? Tak. Dia berguru mengaji Quran dengan Abdullah bin Mas'ud. Oh, hebat. Anak murid sahabat. Alim Quran dan alim fiqh. Sayyidina Umar pernah tulis surat kepada gubernurnya Amr bin As di Mesir. Apabila kau pergi sampai tengok rumah Abdul Rahman bin Muljam, luaskan kawasan dia supaya orang dapat main mengaji dengan dia. Dia tu kemudian yang telah membunuh Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Semangat Islam, tapi semangat yang melampau. Bukan kata tak mengaji agama, mengaji. Bukan setakat mengaji universiti, bukan mengaji Islam ya, mengaji dengan sahabat. Bunuh siapa? Bunuh Ali bin Abi Talib. Khawarij. Abdul Rahman bin Muljam Al-Khariji, Al-Muradi, Al-Khariji. Sebab itu tuan-tuan, kesesatan ini bukan pasal tak mengaji, tapi pelampau. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, agama ini berada di tengah. Jalan syaitan itu dua, melampau kepada nak agama ataupun terlalu longgarkan daripada pegang agama. Dua-dua jalan syaitan. Kita duk nampak hak tak mau agama ni, hak jenis tak mau amal agama. Hak ni lah yang tak mau ikut agama. Jenis tak apa nak semayang ke, tak mau pakai tudung, kita duk nampak yang ni. Tapi satu lagi puak yang sesat dan mengikut jalan syaitan, yang nakkan agama melebihi daripada apa yang disukat oleh agama. Seperti Abdul Rahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Talib atas slogan untuk menegakkan hukum Allah. Sebab itu agama ini birraf, diambil dengan santun, dengan faham, supaya berada di atas jalan yang pertengahan, tidak melampau. Iyyakum wal ghulu, kata Nabi, jaga-jaga kamu jangan melampau, jangan berlebih-lebihan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din, kerana binasanya orang sebelum daripada kamu melampau dalam agama. Bukan binasa tu hak tak mau beramal agama, hak nak agama tapi melampau. Maka mereka telah membunuh Ali bin Abi Talib. Dalam riwayat ni saya cerita sikit lah pasal Ali bin, tapi maksudnya demikianlah duka citanya dunia Islam ni. Tapi semua itu khulafa ar-rasyidun menunjukkan seadil mana pun manusia, orang yang jenis pelampau, tak puas hati ni tetap ada. Kalaulah Omar itu dibunuh, Uthman dibunuh, Ali dibunuh, siapalah sangat orang-orang selepas daripada itu. Kerana manusia yang melampaui batasan ini, yang tersasar. Dalam riwayat ni dia kata Nabi ni dia baca Quran kepada yuqri'una, yakni Nabi baca pada kami Quran, kecuali kalau dia dalam keadaan berjunub, kata Ali. Para ulama khilaf tentang masalah hadis ni. Pasal apa mereka khilaf? Ni nak kena tengok lah. Ni bila mengaji hadis ni, hak ada dapat separuh, hak tadi mungkin mudah faham. Hak saya nak cerita ni payah sikit, kena dengar elok. Kalau antara lena dengan tidur, memang tak apa dengar. Hadis ni yang menyebabkan mereka khilaf kedudukan hadis ni. Imam Syafi'i dia kata hadis ni tak sabit, tak sahih. Dalam riwayat ni Tirmizi dia kata sahih, Ibn Hibban kata hasan. Sebagian ulama tak terima hadis ni. Pasal apa dia tak terima? Sa'ad ada terima, Sa'ad ada tak terima. Sebabnya hadis ni walaupun diriwayatkan oleh ramai, kesemuanya mereka itu meriwayatkan daripada Syu'bah Ibn al-Hajjaj, daripada Amr bin Murrah, daripada Abdullah bin Salamah, daripada Ali bin Abi Talib. Cerita tentang hadis ini mengenai Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain yang lebih jelas, Ali bin Abi Talib
hadis ni Ali bin Abi Talib kata bahawasanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal khala fayuqri'una al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar daripada bilik air, tempat buang air, tak ambil wuduk apa lagi, fayuqri'una al-Quran, dia baca pada kami Quran. Maksudnya Nabi ni dia baca Quran, dia tak kira ambil wuduk, dia baca Quran. Wa ya'kulu ma'ana al-lahm, dia makan bersama dengan kami daging, dia baca Quran. Dia kata walam yahjubuhu minal qur'ani syai'un illa janabah, tak ada yang dapat menghalang Nabi daripada membaca Quran sikit pun melainkan berjunub. Janabah ni apa dia? Maksudnya keluarnya air mani kerana syahwat ataunya berlakunya persetubuhan sekalipun tidak keluar air mani. Itu kena faham takrif dah. Kalau dia keluar air mani kerana dia terjatuh pecah belakang apa, yang tak dikira janabah. Kalau dia keluar air mani bersama syahwat, maka itu dia nak jadi junub. Kalau dia bersetubuh sekalipun tidak keluar air mani, berarti dia dalam keadaan berjunub. Itu kita nak kena faham. Jadi dia kata Nabi ni semua keadaan dia baca Quran. Maksudnya dia baca pada kami Quran. Yaqru'una, baca, ceramah baca Quran, bagi Quran, Quran turun baca. Walaupun kadang-kadang dia tak ada wudu, tetapi dia tak, yang halang dia satu ya. Apa dia? Keadaan berjunub. Hadis ni penting kerana dia mempunyai hukum tentang tak boleh baca Quran pasal berjunub. Namun yang menjadi masalah bagi hadis ni ialah hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Salamah daripada Ali bin Abi Talib. Ulama-ulama hadis sebahagian mereka tak terima riwayat ni kerana semua hadis ni walaupun banyak rawi dia yang lain, tapi akhirnya yang ambil daripada Ali itu seorang saja. Kalau maksudnya macam ni, kalaulah daripada Ali itu ramai yang dengar daripada Ali, so kalau kita tak mau pakai satu orang ni, kita dengar hak kawan lain. Tapi yang ambil daripada Ali ni, walaupun ramai orang lain beberapa orang telah riwayat hadis ni, tapi ujung tu sampai seorang saja yang ambil daripada Ali, iaitu Abdullah bin Salamah. Abdullah bin Salamah ni dia tidak pembohong, tapi masalahnya ialah bila dia tua, dia ada lupa. Jadi hadis ni Amr bin Murrah ambil daripada Abdullah bin Salamah ketika umur dia dah tua, dan ketika itu dia terdedah kepada lupa dan silap. Dia mendatangkan hadis-hadis manakir. Manakir ni hadis-hadis yang bercanggahan. Di atas darsa itu, maka sebahagian ulama hadis tak mau terima disebabkan faktor umur dia. Walaupun dia tu asal okey. Tengok ni seni ilmu. Nak boleh satu hadis ni kena kaji habis. Individu tu, orang tu tua dia, nyanyuk dia semua. Cuma ulama hadis ni bincang pula mereka. Abdullah bin Salamah ni yang mana satu dia ni? Pasal ada dua Abdullah bin Salamah ni. Satu Abdullah bin Salamah Abul Aliyah Al-Hamdani Al-Kufi. Satu Abdullah bin Salamah Al-Muradi. Hak seorang tu pelupa, tua. Hak seorang lagi tak ada rekod yang tu. Khilaf. Bila khilaf, panjang lagi lah khilaf mereka dalam masalah ini, dalam bincang. Akhirnya ada ulama yang sebahagian kata hadis ni walaupun lemah, mazhab Imam Syafi'i dia tak mau terima. Tapi jika kita lihat banyak hadis-hadis lain yang macam makna yang sama, menyokong maksud hadis ni. Lalu mereka menyatakan bahawa sebahagian menghasankan, Ibn Hajar hasankan hadis ni, tuan kitab ni Bulughul Maram dia hasankan hadis ni, sebahagian mendhaifkan, dan berlaku khilaf ulama terhadap hadis. Kadang-kadang hadis tu ada, nak cerita ulama tang Quran orang tak khilaf dah, Quran tu memang tu. Tang hadis tu kadang-kadang ada hadis yang ni terima, ulama ni tak terima. Bukan tolak hadis, bincang kedudukan hadis tu sendiri. Ini seni lah. Panjanglah, saya tak mau panjang sangat. Jadi tuan-tuan lagi pening main mana pula ni, Kufi, Muradi mana ni. Tapi nak bagi faham the general idea-nya
ialah bahawasanya demikian ulama-ulama hadis kadang-kadang mereka berbincang berbeza tentang menghukum hadis. Kalau kita ambil hadis ni sebagai hadis yang diterima, maka ada beberapa persoalan yang patut dibincangkan. Yang pertama, dia kata Nabi ni baca kepada kami Quran kecuali apabila dia berjunub. Satu pihak kata itu bukan menunjukkan haram, itu menunjukkan Nabi ya tak baca kalau berjunub. Pasal apa pula nak kata haram? Satu pihak kata tak, itu menunjukkan haram. Macam mana tu? Haram kata haram. Dia kata Nabi tak baca Quran kepada umat dia ataupun kepada sahabat apabila dia berjunub, tapi dia tak kata haram. Bagaimana hampa nak kata dia haram? Satu pihak kata haram. Satu pihak alasan mereka yang kata haram ialah tolak pandangan ni, kata Nabi ni dia wajib untuk menyampaikan agama. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhan. Sampaikan wahyu itu wajib. Tapi kalau tiba-tiba Nabi tak sampaikan, mesti ada benda lain yang menghalang, yang boleh sekat wajib tu. Mesti benda tu kuat, mesti benda tu larangan. Apabila dia tak baca Quran bila berjunub, menunjukkan bahawasanya Quran tak boleh dibaca. Kerana Nabi itu wajib membaca. Sehingga yang wajib pun Nabi stop. Menunjukkan berjunub itu haram kita baca Quran ketika berjunub. Kerana Nabi bukan sunat untuk baca Quran pada umat dia. Tak. Wajib menyampaikan agama. Sampai dia stop nak baca Quran ni, kewajipan dia ni, sebab ada benda lain yang lebih kuat. Maka dengan itu haram membaca Quran ketika berjunub. Ini alasan jumhur yang melarang membaca Al-Quran apabila junub. Nanti saya akan sambung sikit lagi. Azan dulu. Bismillah. Sambung kita semula pada hadis ni. Hadis ni menjadi dalil bagi pihak yang melarang untuk membaca Al-Quran ketika berjunub. Dan kita tahu bahawasanya Nabi ni benda paling besar yang Nabi sampai kepada kita Quran. Sebab itu dalam hadis kata Nabi SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. So kuliah yang paling baik ialah kuliah tafsir Quran. Bukan hal lain tak baik, baik juga. Tapi kerana kuliah tafsir yang betul tafsir lah. Saya baca Syed Qutb rahimahullah. Syed Qutb kata, masa aku kecil aku dengar Al-Quran dibaca oleh ibuku masa dendangan dia. Quran itu sangat indah. Bila aku besar, aku dengar ayahku membaca Quran. Quran juga sangat indah. Setiap apabila aku bait-bait setiap ayat-ayat Quran itu yang dibaca oleh qari yang aku dengar dalam radio, aku terbayang gambaran yang disebut oleh Quran. Bila aku masuk sekolah, aku mengaji tafsir, guruku mengajar Quran, aku rasa hilang keindahan Quran. Sebab Quran yang indah jadi tak indah sebab kawan yang tafsir tu tak indah. Tak dapat menafsirkan seindah Al-Quran itu sendiri. Sebab itu Nabi SAW kata sebaik-baik kita ialah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Dalam hadis ini, kalaulah sekiranya haram bagi seseorang itu membaca Al-Quran apabila dia berjunub. Berjunub ni macam tadi, dia keluar air mani ataupun dia bersetubuh, sama ada dia keluar air mani ataupun tak. Tapi kalaulah masa tu dia tiba-tiba orang mari
Dia baru bersama dengan isteri dia ataupun dia bangkit tidur, tiba-tiba orang kata ni ada kejadian tertentu ataupun katalah orang meninggal ke, adik-beradik sakit ke, dia teringat Quran kata alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka hendaklah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun nak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, stop. Ayat Quran tu. Aku berjunub. Boleh tu tak? Boleh tu tak? Tapi dia ayat Quran. Para fuqaha menyatakan jika dia baca bukan dengan niat membaca Quran tetapi sebagai satu zikir yang diajar oleh Quran apabila mendengar bab musibah, bukan bertujuan untuk ibadat baca Quran, untuk respon kepada bala tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tidak mengapa. Ataupun kalau dia tengok-tengok dia masih berjunub, dapat berita, lalu dia doa pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sedangkan tu dalam ayat Quran, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, cerita Nabi Yunus alaihi salam. Boleh atau tak? Kalau dia baca atas dasar berdoa, boleh. Ataupun dia duk berjunub, dia ustaz ke apa, orang main-main ni saya nak balik dah, main salam dengan dia baru selesai dengan isteri dia ke apa, tolonglah doa sikit. Dia pun doa, tolonglah doa, saya nak aminkan. Dia pun angkat tangan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan doa tu dalam Quran. Boleh pun tak? Boleh. Kerana atas dasar doa. Tapi kalau dia membacanya kerana dasar dia nak baca ta'abbud membaca Quran, maka demikian itu tidak dibolehkan. Kenapa? Tapi katalah dia berjunub, dia berjunub, kemudian dia duduk saja, dia subhanallah, 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 ataupun alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia berjunub. Katalah dia berjunub tengah malam, nak tunggu subuh lambat lagi, dia malas nak mandi sejuk, tapi duduk jaga, tak bangkit sembahyang tahajud lagi, duduk subhanallah, subhanallah. Isteri dia kata, abang duk buat apa tu? Zikir. Zikir apa duk berjunub ni? Boleh tak? Boleh. Sebab yang dilarang ialah membaca Al-Quran, dan ini tidak termasuk. Kerana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang kita baca riwayat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyaihi. Nabi itu ingat Allah dalam semua keadaan, sebut Allah dalam semua keadaan. Termasuklah, maksudnya kalau orang semasa persetubuhan dengan isterinya pun dia menyebut subhanallah, alhamdulillah, tidak menjadi masalah, kerana itu bukan suatu kesalahan. Okey. Akhirnya timbul masalah di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahawasanya kalau orang berjunub tak boleh baca Quran, wanita haid boleh baca Quran ataupun tak. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan haid pun tak boleh baca Quran, termasuk dalam mazhab Syafi'i dan juga termasuk dalam mazhab Hanbali. Tak boleh baca Quran. Dan juga di kalangan mereka menyatakan haid tidak sama dengan junub. Ada hadis tentang tak baca Quran masa junub ni, tapi tidak ada hadis sahih yang menyatakan tak boleh baca Quran ketika haid. Hadis yang menyatakan la taqra'ul Qur'ana al-haidu wal junub syai'an, la taqra'u al-haidu wal junub syai'an min al-Quran, jangan orang haid dan junub baca sikit pun daripada Quran. Hadis ni dinilai oleh ulama hadis sebagai dhaif. Pasal apa dhaif? Sedangkan rawinya nampak macam okey. Kerana dalam rawi itu ada seorang bernama Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash, dia ni kalau riwayat daripada orang negeri dia okey, negeri dia Syam. Ada ahli hadis ni kalau dia ambil hadis negeri dia okey, kalau dia ambil hadis negeri lain jadi tak okey, dia jodoh nak keliru.
Mungkin kerana dia berjalan ke dia apa, dia tak boleh. Jadi Ismail bin Ayyash kalau ambil hadis daripada Ahlul Hijaz ataupun Ahlul Iraq, kata Imam Al-Bukhari, tak boleh hadis dia, tak boleh pakai. Kalau dia ambil hadis negeri dia, Hijaz tak apa. Oleh kerana Musa bin Uqbah yang Ismail bin Ayyash ambil hadis ni, dia ni orang Hijaz, maka hadis ni dhaif. Maka tak ada hadis yang menyatakan bahawasanya wanita haid dilarang baca Quran. Maka dengan itu di kalangan para ulama menyatakan wanita haid boleh baca Quran. Di kalangan mereka kata larang, macam saya beritahu, di kalangan mereka kata boleh. Di kalangan mereka ada yang dia masuk pergi di tengah. Dia kata macam ni, kalau sekiranya ada beza, okey, ada beza haid dengan junub. Haid ni, berjunub ni boleh kita hilangkan tak? Boleh. Caranya apa? Mandi. Tapi haid ni tak boleh. Kalau kita berjunub bulan puasa, kita mandi, katalah tidur tengah hari, bulan puasa pukul 9 dah mengantuk dah, mimpi keluar air mani, maka berjunub. Lepas tu nak baca Quran, tak boleh. Macam mana cara nak pergi boleh? Buat macam mana? Pergi mandi. Betul tak? Pergi mandi. Okey, pergi mandi. Bolehlah baca Quran, dapatlah kelebihan baca Quran bulan puasa. Tapi kalau orang tu haid, dia pergi mandi, hilang tak haid tu? Tak hilang. Jadi dia kata haid tak sama dengan junub, tak boleh sama dengan junub. Okey. Jadi wanita yang haid, di sisi sebahagian para ulama, oleh kerana tak ada hadis, kerana asalnya boleh, tak ada hadis yang larang, boleh baca Quran. Di kalangan para ulama menyatakan beginilah, kalau sekiranya dia haid saja-saja nak baca Quran, tak payahlah kot. Tapi kalau ada keperluan seperti dia nak ingat balik, dia duk hafal, ataupun dia nak kena mengajak di dalam kelas, ataupun dia kena pergi kelas Quran, tidak mengapa. Kerana larangan itu tidak seperti larangan berjunub tadi, kerana hadis-hadisnya tidak kuat masalah itu. Sebab itu kita tengok, kalau kita tengok pergi negeri orang, tiba-tiba dia ni semayang tak, dia habaq dia haid, tiba-tiba dia baca Quran bulan puasa ke apa, ambil kelebihan nak khatam Quran bulan puasa, kita tak boleh kata jahilah, kesian dia pun tak mengaji. Jangan kata begitu. Mungkin kita tak mengaji, kerana bab ini masih luas. Hak kita amal tu pun satu kaul di kalangan para ulama, yang mereka amal tu pun satu kaul di kalangan para ulama. Tidak ada kaul yang putus di dalam masalah ini. Tidak kaul itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Ya tak tahu ni. Satu sebuah soalan. Soalan ni ada kertas ni, Parlimen Malaysia. Hebat. Kita ada pi Kelantan berjalan. Kelantan. Siapa yang sebut nama Kelantan ni? Dapat homestay terpencil kecil sikit apa ni? Waktu nak tidur rasa lagu kena tindih 3-4 kali. Apa komen? Siapa tindih? Kawan kot. Ramai yang duk kena tindih. Okey ya. Sains dan agama. Tapi yang best lepas baca Al-Kursi. Al-Kursi. Apa itu Al-Kursi? Ayat kursi, bukan kursi. Macam kuti tauk buang. Ayat sastrawan. Wallahu alam. Orang kena tindih ni macam-macam lah. Mungkin darah dia,
mungkin kebas badan dia. Tapi ada tak? Mustahil tak ia adalah gangguan jin ataupun syaitan? Tidak mustahil. Ada kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Ghani An-Nabulusi. Dia himpunkan tentang satu kitab nama Ahkamul Jan. Dia ceritakan berbagai-bagai kejadian yang berlaku, termasuk di kalangan golongan salaf, jin yang datang dan kemudian pegang mereka dan macam-macam lagi. Tak mustahil. Kalau hal itu, sebab tu Nabi SAW apabila suruh apabila kita pergi kepada suatu tempat, kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apabila kita turun di satu tempat, kan, dalam sebagian riwayat, a'udzu bikalimatillahi tammati min nafsihi wa nafthihi, kan, min syarri ma khalaq wa min nafthihi wa nafthihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Dalam bagian riwayat, wa min nafthihi wa nafthihi, minta daripada syaitan, daripada tiupan dia dan berbagai-bagai. Ini ada dalam hadis-hadis yang kita edarkan supaya kita baca apabila kita pergi pada satu tempat. Sampai sekurang-kurangnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sunnah. Kalaulah sampai kita tak tahu nak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dah tak boleh nak hafal sangat, tapi baca yang hadis sunnah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Larangan duduk di atas kuburan adalah jelas. Macam mana pula ada riwayat Bara' bin Azib yang Nabi duduk sufail qabr, dia panggil duduk di tebing kubur, tidak sama dengan duduk di atas kubur. Kalau kita masuk dalam kawasan kubur, kita duduk di tepi kubur. Maksudnya tak ada orang di bawah tu. Nampak macam duduk atas kubur juga, tapi dia bukan atas kubur, dia duduk di tepi kubur. Duduk atas kubur bermaksud kita duduk di bawah kita tu kubur orang. Itu yang dimaksudkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yajlisa ahadukum ala jamrah hatta yahtariqa thawbuhu khairan min an yajlisa ala al-qabr. Jika seseorang kamu duduk atas bara api sehingga terbakar bajunya, lebih baik daripada yahtariqa thawbuhu khairan min an yajlisa ala al-qabr, lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Itu maksudnya. Yang ni duduk, kita pergi masuk dalam kawasan kubur, duduk tengok kubur mak bapak kita duduk atas kubur orang lain. Tapi duduk dalam kawasan kubur, tapi bukan atas kubur, tak apa. Nama kawasan kubur, tapi tempat kita duduk tu tak ada kubur. Itu berbeza. Macam man attrash. Ini ada soalan, apakah saranan orang yang nak kembali bertaubat kepada Allah? InsyaAllah kuliah yang sekali lagi kita akan ni kan. Tapi saya nak sebut satu hal katakan soalan. Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi tentang satu orang yang siapa baca hadis akan dengar nama dia, iaitu Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini daripada Bani Tayyib. Bani Tayyib ni bani keturunan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ni Bani Tayyib. Abu Bakar Siddiq Bani Tayyib, Talhah bin Ubaidillah Bani Tayyib. Bani Tayyib ni terkenal dengan satu kaum, satu bani, satu keturunan yang pemurah.
sangat pemurah. Kalau kita baca tentang Abdullah bin Juda'an dalam hadis, Nabi kata laqad syahidtu hilfan bidari Abdullah bin Juda'an. Aku telah menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Juda'an. Lau du'itu bihi fil Islam la ajabt. Jika aku dijemput semasa dah Islam ni pun aku akan pergi. Perjanjian apa? Perjanjian nak bela orang-orang yang kena zalim. Tak apa. Abdullah bin Juda'an ni yang pentingnya ada rekod dia bagus, buat perjanjian lawan orang yang zalim, dan sangat pemurah, selalu bagi tolong orang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ibn Juda'an kana fi jahiliyati yasilur rahima wa yut'imul miskina anafi'ahu." Wahai Rasulullah, Abdullah bin Juda'an kira pak saudara keturunan dia lah, pak saudara dia, tok saudara dia lah. Aisyah ni rasa bila kenangkan Abdullah bin Juda'an ni, dia rasa tertekan pasal dia tak Islam dulu. Dia pun tak sempat kan dengan Nabi. Abdullah bin Juda'an dulu yasilur rahima, menghubungkan silaturrahim, wa yut'imut ta'ama wa yut'imul miskina, dan bagi orang miskin makan. Anafi'ahu dzak, adakah itu semua memberi manfaat kepadanya wahai Rasulullah? Nabi kata la yanfa'u, la yanfa'u, tak memberikan manfaat kepadanya. فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. Sebab kerana tak pernah pun satu hari dia kata, wahai Tuhan, ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu. Maksud buat amal bagus, tak apalah dia tak sempat, tapi tidak ada satu perasaan rendah diri dia kepada Tuhan, menyatakan wahai Tuhan, ampunlah aku. Dia bagi dengan segala kehebatan dia, pemurah dia, tapi dia terlupa nak kata Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin, wahai Tuhan, ampunlah aku pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, kita banyak buat macam-macam lah. Saya pun ada orang nampak macam bagus lah jadi mufti, pergi sana sini nampak macam glamour kan, macam-macam tuan-tuan membuat. Ini semua belum tentu memberi manfaat di sisi Tuhan. Sehinggalah kita dengan rasa rendah diri menyatakan, Tuhan, ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu. Inilah yang memberi manfaat pada kita. Keinsafan, sedar bahawasanya kita memerlukan keampunan Allah. Maka apapun kita buat, tengah malam bangun tahajud, solat, mintalah doa pada Tuhan, dia ampunkan kita. Nabi SAW, Nabi tu Nabi, dia sujud, dia kata, Allahumma ghafirli dhanbi kullah, awwalahu wa akhirahu, diqqahu wa jillahu, awwaluhu wa akhirahu, alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunlah dosaku semua sekali, yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang orang tahu, yang orang tak tahu. Minta ampun. Kalau nak balik pada Allah, bukan nak masuk dalam Facebook artis-artis yang telah berhijrah, bukan. Aku yang telah berhijrah, bukan. Ini soal kita dengan Allah. Balik pada Allah, kita dengan Allah. Allah lah tahu kita balik pada dia ke tak. Betapa ramai orang yang menyatakan dia pulang kepada Tuhan. Tuhan tak pandang pun dia. Kau tak pulang pada aku, kau pulang pada orang. Sebab itu mudah-mudahan Allah pelihara perasaan kita semua untuk pulang kepada dia. Akhirnya
Pasal apa saya rasa aircon Masjid Alwi ni macam tak sejuk? Rasa sejuk? Tak sejuk? Ha? Macam mana? Nak berapa hari perkampungan sunnah? Ha? Peruntukan tak turun? Okey. Pelancaran tabung dana makanan perkampungan sunnah siri yang ke-6. Tabung depan ni, bukan kita tak ada duit, insya-Allah ada duit lah kalau apa, tapi nak bagi semua orang menyumbang. Kita bila mai perkampungan sunnah, orang luar mai ribu-ribu orang. Alhamdulillah. Tahun lepas paling kritikal perkampungan sunnah, kita buat 3 hari lepas pilihan raya, punya ketak, takut orang tak mai lah. Pasal orang baru balik pilihan raya. Tapi alhamdulillah perkampungan sunnah tak ramai. So di depan kita ni ada tabung khas, bukan nak buat khemah, tabung khas untuk makanan. Bila orang mai, kita orang Perlis ni insya-Allah pemurah. Kita bagi orang mai tetamu tu makan. Tengah hari makan free. Subuh apa? Makan pagi pergi sampai mai perkampungan sunnah, bukan saja buat balik ilmu sunnah, badan gemuk buat balik. Dah lah, nawak. Jadi sesiapa yang ingin menyumbang, masukkan dalam tabung ni sumbangan kita untuk kita beli makanan sempena menjamu tetamu-tetamu yang datang sempena perkampungan sunnah yang ribuan ramainya itu, makan pagi dan tengah hari selama 3 hari dan juga malam selama 3 hari. Sebahagiannya insya-Allah ada duit tuan-tuan. Tak boleh banyak, kita bagi sikit, tanda kita bagi kepada orang yang datang ke negeri kita insya-Allah. Sekian dulu, insya-Allah kita sambung kuliah minggu depan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.